Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Bin Bala. Nama saya Zainab binti Lim Mukhau dengan nombor matrik BA221100026 daripada kumpulan 3, dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang soalan 1 yang bertajuk penjelajahan dan percubaan kolonisasi oleh orang Inggeris di benua Amerika sebelum tahun 1605. Sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang tajuk ni, saya ceritakan dulu serba sedikit tentang penjelajahan dan penerokan awal yang dilakukan oleh John Cabot di benua Amerika. Okay, pada tahun 1490, John Cabot ni dia telah berpindah ke England dan mencari sokongan serta bantuan daripada Raja Henry. Selepas tu, Cabot telah mendapat kelulusan daripada Raja pada 5 Mac 1496 untuk melancarkan ekspedisi penjelajahan ke arah barat untuk mencari laluan ke Asia. Pada 24 Jun 1497, Cabot dan anaknya ni, Sebastian Cabot, telah berlepas daripada pelabuhan Bristol di England. Mereka ni telah mencari laluan laut yang alternatif ke Asia, tetapi sebenarnya ekspedisi mereka tu membawa mereka ke kawasan yang kini dikenali sebagai Newfoundland ataupun pantai timur Kanada. Ya, ada beberapa faktor yang mendorong John Cabot ni dia meneroka dan mencari laluan laut alternatif ke Asia. Salah satunya adalah disebabkan oleh perlumbaan kuasa maritim di Eropah. Okay, kenapa? Sebab pada abad ke-15 ni negara-negara Eropah mereka bersaing dalam mencari laluan perdagangan yang lebih pantas ke Asia untuk kepentingan ekonomi mereka. So, keadaan inilah yang mendorong John Cabot dan penjelajah Eropah lain untuk mencari laluan laut baharu. Yang kedua disebabkan oleh keinginan untuk menemui laluan laut baharu. Okay. Selepas Columbus ni berjaya sampai ke Amerika pada tahun 1492, ramai penjelajah yang ingin mencari laluan laut yang lebih cekap dan menguntungkan untuk menghubungkan Eropah ni dengan Asia. So, John Cabot ni percaya bahawa mungkin terdapat laluan laut alternatif ke arah barat yang akan membawanya ke Asia. Walaupun perjalanan Cabot pada tahun 1497 ini membawanya ke Amerika Utara, tujuan sebenar perjalanan ini masih menjadi bahan perdebatan. Ada kemungkinan beliau ni sampai ke pantai Newfoundland, Labrador ataupun mungkin New England. Walau bagaimanapun, ekspedisi Cabot ni telah membuka jalan bagi penerokaan dan tuntutan wilayah British di Amerika Utara dan menjadi sebahagian daripada usaha Eropah untuk menerokan dunia baru. Okay, seterusnya kita beralih kepada percubaan kolonisasi yang dilakukan oleh orang Inggeris di benua Amerika sebelum tahun 1605. So, pada abad 16 ni, ketika Eropah cuba meneroka dan mengawal wilayah baru di seluruh dunia, penjajahan ni menjadi salah satu agenda yang paling utama. Kalau kita lihat di sini, Sir Humphrey Gilbert yang merupakan seorang pelaut dan penjajah Inggris ni, dia telah memainkan peranan yang penting dalam percubaan penjajahan di Newfoundland. Jadi, salah satu faktor utama yang mendorong Sir Humphrey Gilbert ni dia terlibat dalam usaha penjajahan di Newfoundland adalah disebabkan oleh perlumbaan kuasa di kalangan negara Eropah seperti Perancis, Spanyol, Portugal, Belanda dan juga Jerman. Pada masa itu, kekayaan sumber asli dan peluang perdagangan sangat menjadi tarikan yang paling utama. Gilbert ni, seperti pelabur dan penjajah lain, juga percaya bahawa menakluk wilayah baru adalah kunci kepada kekayaan dan kuasa. Oleh sebab itu, Newfoundland ni dengan kekayaan sumber aslinya, terutamanya ikan dan hasil hutan, telah menjadi sasaran yang wajar untuk Empire British. Namun demikian, percubaan kolonisasi yang dilakukan oleh Sir Humphrey Gilbert ni dikatakan tidak berjalan dengan begitu lancar, disebabkan oleh pelbagai cabaran yang beliau hadapilah. Okay, salah satunya adalah disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika itu. Pada tahun 1583, Gilbert ni dia melancarkan ekspedisi pertamanya ke Newfoundland. Walaupun beliau berjaya mewujudkan hak penjajahan Inggris di Newfoundland, namun usaha tersebut terpaksa dihentikan kerana ribut laut telah menyebabkan berlaku kerosakan yang sangat teruk kepada kapal mereka sehingga membahayakan keselamatan anak kapal mereka. Malah, gangguan cuaca yang berlaku menyebabkan kegagalan mencapai sasaran awal dan mengakibatkan kekurangan bekalan makanan dan juga sumber air. Oleh itu, hal tersebut telah menunjukkan bahawa kegagalan teknikal dan keadaan persekitaran menjadi halangan utama kepada Sir Humphrey Gilbert dalam menjalankan usaha penjajahan beliau di Newfoundland. Sejak, kepentingan hubungan dengan penduduk setempat juga adalah isu yang menjadi cabaran kepada Sir Humphrey Gilbert dalam melaksanakan penjajahan ke atas benua Amerika. Semasa Gilbert dengan pengikutnya tiba di Newfoundland ni, mereka menghadapi cabaran untuk memahami dan juga berkomunikasi dengan penduduk asli di pulau itu. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh bahasa yang dituturkan serta budaya yang diamalkan oleh penduduk asli di Newfoundland itu adalah jauh berbeza dibandingkan dengan penjajah Eropah punya bahasa lah. Kekurangan persefahaman inilah yang menghalang komunikasi yang serius serta menyukarkan kedua-dua pihak untuk memahami niat dan keperluan masing-masing sehingga menimbulkan salah faham dan juga konflik di antara mereka. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, Gilbert ni dia terus mencuba untuk menubuhkan koloninya di benua Amerika kerana beliau melihat bahawa Newfoundland ni dia merupakan tapak strategik yang boleh digunakan sebagai pangkalan untuk mengeksploitasi sumber asli dan mengejar peluang perdagangan yang sangat berpotensi. Selamat-selamat tu bukan sahaja terhad pada kepentingan ekonomi tetapi juga untuk mengukuhkan kedudukan politik dan kuasa Britain di rantaunya. So, apabila pihak Sir Humphrey Gilbert ni kembali ke England pada musim luruh pada tahun 1583, mereka ni membawa kembali sedikit maklumat tentang potensi wilayah nilai dan tanah yang baru mereka takluki. Malangnya, ketika cuba kembali ke England, kapal Gilbert ni hilang tanpa amaran dalam ribut laut Atlantik.
Ini menandakan berakhirnya lah usaha penjajahan Sir Humphrey Gilbert di Newfoundland. Walaupun usaha beliau ni tidak berjaya sepenuhnya dalam menubuhkan kolonisasi di benua Amerika ni, namun ianya telah memberi pengalaman yang berharga yang akan mempengaruhi percubaan penjajahan pada masa akan datang di benua Amerika. Penglibatan Gilbert di Newfoundland ni menandakan bermulanya peranan penting England dalam membentuk lanskap politik dan juga ekonomi di rantau ni. Berjaya ataupun gagal percubaan penjajahan tersebut ni membuktikan kepada usaha seterusnya dan memberi dorongan serta pengajaran yang berharga kepada generasi penjajah Inggeris pada masa akan datang dalam usaha menubuhkan tanah jajahan mereka yang seterusnya di benua Amerika. Yang satu lagi, penjelajah Inggeris yang menjalankan percubaan kolonisasi ke atas benua Amerika, iaitu dikenali sebagai Sir Walter Raleigh. Okey, secara umumnya Sir Walter Raleigh ini dia telah melakukan 2 kali percubaan dalam menubuhkan percubaan kolonisasi di Pulau Roanoke. Okey, percubaan pertama telah dilakukan oleh kumpulan yang diketuai oleh Ralph Lane, di mana mereka ni telah membina kubu-kubu dan meneroka kawasan Pulau Roanoke itulah. Selain itu mereka juga telah menghantar ekspedisi saintifik ke Teluk Chesapeake. Walau bagaimanapun, ketegangan dengan penduduk asli Amerika tempatan dan juga bekalan makanan yang semakin berkurangan menyebabkan mereka ni kembali ke England. Percubaan kedua pula dilakukan dan diketuai oleh John White sendiri yang dikaitkan dengan penempatan Roanoke di Amerika Utara pada akhir abad ke-16. Pada tahun 1587, John White ni dia mengetuai ekspedisi kedua Roanoke dan membawa keluarganya serta sekumpulan penjajah lah. Selepas mendarat di Roanoke tu, White ni menghindari tentang keperluan mendesak untuk mendapatkan bekalan tambahan dan bantuan daripada British. Oleh itu, White ni telah memutuskan untuk kembali ke England dan meninggalkan dalam lebih kurang 115 penjajah di Roanoke, termasuklah menantunya Virginia Dare yang dikenali sebagai bayi kelahiran Inggris pertama di Amerika. Malangnya, atas berbagai sebab termasuk ketidakstabilan politik dan peperangan dengan Spanyol, John White ni tidak dapat kembali ke Roanoke dengan cepat. Sehingga tahun 1590, 3 tahun selepas pemergiannya, dia berjaya kembali ke penempatan Roanoke. Walau bagaimanapun, apabila beliau dan anggota ekspedisinya tiba di sana, mereka mendapati penempatan itu telah ditinggalkan dan tiada tanda-tanda kehidupan daripada penjajah yang ditinggalkan. Maksudnya, tempat itu kosong. So, misteri kehilangan penempatan Roanoke itu kekal sebagai salah satu misteri sejarah Amerika yang tidak dapat diselesaikan sehingga hari ini. Tiada rekod ataupun bukti muktamad yang menunjukkan apa yang berlaku kepada penjajah yang hilang itu. Teori melibatkan kemungkinan berhijrah ke tempat lain, berperang dengan Pok India tempatan ataupun bahkan penyerapan ke dalam Pok India. Secara kesimpulannya, penjelajahan dan percubaan kolonisasi oleh orang Inggris di benua Amerika ni, dia telah membuka pintu kepada peristiwa sejarah yang membentuk laluan kepada hubungan di antara Eropah dan juga Amerika Utara. Walaupun percubaan kolonisasi yang dilakukan pada mulanya itu menemui kegagalan, namun ia memberikan pengajaran yang berharga dan telah menetapkan asas untuk percubaan penjajahan yang berjaya pada masa hadapan. Kehilangan tanah jajahan di Roanoke ini mungkin merupakan satu peristiwa yang sangat tragis, tetapi ia juga menjadi pengajaran tentang betapa mencabarnya proses penjajahan yang berlaku pada ketika itu. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.